Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir bitamim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwa Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwirul lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilai amma ba'du. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli ni'mah. Pertama mula dan selama-lamanya merafakkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla. Diberikan peluang lagi kita untuk terus istiqamah dalam majlis ilmu pada setiap malam. Walaupun kita bermula di penghujung malam dan ni 10.30 baru start. Tapi dia sangat bertepatan dengan amalan yang kita nak baca, yakni surah Al-Hadid. Nabi SAW antara surah yang Nabi baca sebelum nak tidur Al-Musabbihat, termasuklah Al-Hadid. Ya, insyaAllah. Moga-moga Allah kuatkan kita, Allah bagi kita kekuatan, kesempatan, segala bantuan untuk kita berada dalam ketaatan insya-Allah. Moga-moga apa yang kita lakukan pada setiap malam ini tidak sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Insya-Allah kita berusaha dengan sedaya boleh insya-Allah. Kita terus berada dalam suasana ketaatan insya-Allah. Baik, jadi sidang jemaah yang muliakan Allah SWT, bagi yang dah bersiaran, bagi yang baru, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang ke pengajian membongkar kehidupan bersandarkan kebenaran, tafsir kehidupan. Bersandarkan soft sidik amanah Fortuna Tabligh. Kita merungkai persoalan-persoalan kehidupan bersandarkan kepada perbincangan akidah, perbincangan tazkiyah, ini penyucian hati. Kita tak ada lagi perbincangan yang berselindung-berselindung. Kita nak perbincangan yang telus dan jelas sampai kepada maksudnya. Mungkin ada di kalangan yang mana mungkin kurang senang, tidak senang dengan cara kulil haq walau kana murran ini, berkata benar walaupun pahit. Tetapi percayalah, kepahitan itu bukanlah satu benda yang menyakitkan. Kepahitan itu adalah satu benda yang membawa kepada kesihatan. Yang sakit itu disebabkan oleh apa? Kelalaian, kerana duk galik dengan kemanisan. Manis yang, benda manis yang bersandarkan perasa, bukan manis yang benar. Manis yang bersandarkan kebendaan, nafsu yang mendorong kita untuk mengambil manis tanpa kenal erti hakikat yang sebenar. Akhirnya kenalah penyakit. Bila kena penyakit, nak makan ubat cukup payah, sakit dia. Begitulah bila nak dengarkan kebenaran. Menyakitkan bukan kebenaran itu yang menyakitkan. Yang menyakitkan itu adalah kerana kesan, impak daripada salah laku yang dilakukan disebabkan kelalaian itu sehingga dia luka, hati dia terluka disebabkan oleh dunia, bukan luka disebabkan orang luka kan, tidak. Kerana kelalaian sendiri yang tidak membawa hati kepada perbincangan yang benar. Akhirnya bila diletakkan ubat, dia menjerit. Jadi apa pun tak apa, biar menjerit untuk sakit yang membawa pada sihat. Tak apa, daripada kita membiarkan luka itu akhirnya dalam diam mematikan terus. Itu yang kita tidak mahu. Baik, insyaAllah
Untuk itu terus kita sama-sama mengamalkan suratul Hadid insya-Allah sebagai pendinding kita, ya. Pendinding daripada segala keburukan. Ingat, semalam saya dah sentuh pendedahan kisah benar. Malam ini pun nak sambung sikit. Mandangkan tajuk kita masih membincangkan keyakinan tanpa ada keraguan. InsyaAllah. Jadikan surah Al-Hadid ini pendinding. Lazimi di setiap malam. Ruqyah diri, bersihkan daripada segala kemudaratan, segala perkara yang membawa kepada kesulitan itu, insya-Allah. Dan kita lazimi ni mudah-mudahan menjadi pendinding untuk diri kita dan ahli keluarga. Yang menjadikan pendinding itu Allah, yang mendatang pertolongan itu Allah, asbab melalui ketaatan yang kita lakukan. Kita duk baca hari-hari ni, jangan beramal tunggu kena baru beramal. Jangan. Nanti jadi berat, jadi penat. Beramal daripada sekarang. Sekaranglah buat persiapan. Walaupun anda mungkin tengah melalui kesakitan ke apa, gangguan ke, inilah masanya. Bila lagi? Baik, insyaAllah. Dan terus, habis daripada surah Al-Hadid, kita akan terus munajat. Saya namakan bermunajat. Munajat untuk mohon segala hajat. Berwasilahkan. Berwasilahkan suratul Fatihah. Yang dia akan baca oleh saya. Nak ikut pun boleh. Dialu-alukan, tak ada masalah. 7 qiraat, 14 riwayat. Di ujung daripada suratul Fatihah itu, kita akan sama-sama membaca doa. Dan kita hajatlah. Hajatlah, biar minta banyak kali tak apa tuan-tuan. Allah tidak pernah jemu mendengar hamba-Nya meminta. Kita saja jemu meminta kepada Allah. Ini masalah manusia, cepat jemu. Manusialah, itulah dia. Tapi Allah tidak. Allah tidak pernah jemu mendengar rayuan daripada hamba-hambanya. Allah tidak pernah jemu mendengar rintihan hamba-hambanya memohon keampunan di atas segala kesilapan dan dosa. Baik, insya-Allah mari kita mulakan istighfar 3 kali. Selawat Ibrahimiyah 1 kali, suratul Fatihah, dan terus kita membaca suratul Hadid insya-Allah. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير
له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه رحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرسكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم
وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن
الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. InsyaAllah seterusnya kita bermunajat kepada Allah SWT dalam erti kata kita nak memohon kepada Allah Ta'ala. Wasilahnya adalah dengan bacaan surah Al-Fatihah yang akan dikendalikan, dibacakan oleh saya dan diikuti oleh anda semua. Dan pada surah Al-Fatihah ini dibaca sebanyak 9 kali, 14 riwayat, 7 qiraat, insyaAllah. Mudah-mudahan hajat kita ini diterima oleh Allah SWT. Khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم بالحق الفاتحة وبحق الذي جاء بالفاتحة وبحقك من أنزلت عليه الفاتحة نسألك أن يا الله في كل حاجة يا الله
نسألك أن يا الله نسألك أن يا الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah, sidang jemaah yang muliakan Ta'ala, setiap malam kita berusaha tanpa ada miss, insya-Allah. Suratul Hadid, Suratul Fatihah, 14 riwayat, 7 qiraat yang dibacakan oleh saya, diikuti oleh anda semua. Kaedah bacaan Suratul Fatihah tadi itu kaedah bacaan, qiraat. Tapi digabungkan dan padanya ada doa untuk setiap hajat. Untuk setiap hajat, tuan-tuan. Jadi bila Allah bagi peluang seperti ini, anggap ini satu kerja yang mana kita kena faham. Bila nak meminta kepada Allah itu satu pekerjaan sepatutnya. Satu orang kata apa? Dalam konteks apa? Rutin kita. Dan kita ada orang kata apa? Tanpa perlu tunggu terjadi sesuatu baru nak meminta. Kita memintalah sebelum terjadinya. Sepatutnya begitu. Bagi yang sedang melalui, ini waktu yang terbaik. Bagi yang tidak ada apa-apa mungkin isu-isu yang tertentu, maka anggaplah ini kita mohon kebaikannya. Ini kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak mohon Allah Subhanahu Wa Taala bantu kita. Saya cakap terang-terang, sidang jemaah yang muliakan Ta'ala, ini dunia ada pemiliknya. Susah senang ada penjaganya. Sekiranya Allah menjaga susah kita itu daripada mudarat, maka tidak mudarat kita. Sekiranya Allah menjaga senang kita itu tidak membawa kepada kelalaian, maka kita tidak akan rosak dengan kesenangan itu. Sebab itu sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena faham, kita kena lihat dunia ini, melihat dengan kebenaran. Yang benarnya dunia ini ditabir urus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pemilik dunia ini. Bukan saya dunia. Lahu mulkus samawati wal ard wa ila Allahi turja'ul umur. Lahu mulkus samawati wal ard wa ila Allahi turja'ul umur. Baik. Ustaz, nak meminta ni ada waktu ke? Sebenarnya setiap waktu kita meminta kepada Allah. Sebab kita ni fakir lillah. Kita ni memang makam fakir. Berharap kepada Allah. Jangan tertipu dengan usaha. Usaha itu tanda kita manusia. Usaha itu menggambarkan kita ni manusia. Itu saja. Tak lebih pada tu. Soal dapat tak dapat bukan dengan usaha. Dapat tak dapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, boleh ke buat dapat tanpa usaha? Yang usaha pun belum tentu dapat, yang tak berusaha, wallahu alam. Jauh panggang dari api lah, bermaksud kita bukan manusia lah kalau tak berusaha. Jadi makam manusia ni usaha. Jadi usaha tu juga nak menunjukkan kita ni berharap. Tanda kita berusaha adalah menunjukkan kita berharap. Contoh, usaha ni nombor 4. Berapa ramai yang berusaha sebenarnya menunjukkan harap kepada Allah. Atau dia berusaha, dia menunjukkan dia berkuasa untuk dapat apa yang diusahakan. Contoh, dia sakit. Dia berusaha bahawa dia boleh sembuh. Contoh, dia susah. Dia berusaha, dia melihat, dia boleh keluar daripada kesusahan itu. Walhal, usaha itu bermaksud penyataan sifat seorang hamba yang berharapkan bantuan, maka dia tunjukkan usahanya, yang mana usahanya itu sebenarnya, hakikatnya, memohon bantuan Allah. Macam kita pergi kerja lah tuan-tuan. Pergi kerja, tanda nak apa? Pergi kerja. Tanda nak apa? Tanda nak dapat gaji. Faham?
Pergi kerja ni. Buat apa tang kerja ni? Dapat gaji encik. Tahu tak apa. Bos cakap, tahu tak apa. Dah tu, buatlah kerja betul-betul. Kau dapat gaji. Tunjukkan nak dapat gaji tu. Ni dak. Datang action. Kalau saya tak kerja sini, tuan tak boleh dapat apa yang tuan nak tau. Ui, action, you are fired. Habis terus. Aku ambil orang lain. Bukan kata usaha tu yang mendatangkan. Usaha itu menyatakan kita ini hamba. Maka di manakah keyakinan kita berusaha di saat kita tak tahu apa yang kita lakukan? Sebab itu, usaha itu memang tak jadi apa-apa. Yang bagi jadi itu Allah. Ramai orang kecewa dengan usaha. Saya dah puas makan ubat tak sembuh-sembuh. Memang makan ubat tu bukan bagi sembuh. Habis tu tak makan. Kalau kamu tak makan maknanya kamu tak ada menunjukkan penyataan. Tak tunjukkan apa-apa ke? Makan ni nak tunjukkan apa? Nak tunjuk aku boleh sihat dengan ubat tu nak tunjuk ya Allah. Ya Allah tolonglah ya Allah. Ya Allah tolonglah ya Allah. Bagilah sihat pada ubat ni, tolong. Dan merintih. Ni, hop. Telan. Steady. Lega dah awak. Dah telah ubat. Allah tu maha pemurah. Bagi jadi juga. Bagi jadi. Tapi kita tak belajar. Itu je lah. Kena lagi, buat benda yang sama. Kena lagi, buat benda yang sama. Yakin bila yakin? Tak ada yakin. Diuji susah berkali-kali, yakin masih tak ada. Diuji sakit berkali-kali, yakin masih tak ada. Di mana yakin? Tak ada. Yang kamu bina selama dalam hidup ni bina apa? Bina usaha. Bina kebendaan. Yang lebih parah, Allah buat kebendaan usaha itu jadi. Tapi kita tak nampak Allah bagi jadi. Hati-hati. Sebab itu, keyakinan ini mesti tanpa ada keraguan. Dia tidak boleh duduk dua. Yakin, ragu, duduk serentak. Takkan boleh. Sama ada anda ragu atau anda yakin. Dia tak ada bercampur aduk dua perkara. Dia tidak ada pada masa sama yakin, pada masa sama ragu. Tak ada. Okey. Baik. Maka di sini, kalau kita nak kenal pasti. Ustaz, bagaimana kita nak pastikan kita ni yakin? Bagaimana kita nak tahu kita ni ragu? Persoalan timbul. Betul tidak? Maka, dalam perbincangan-perbincangan kita yang lepas, kita dah nampak bagaimana kaedah dia sebenarnya. Terutama di sudut percakapan. Lisanul haq katanya. Kalam-kalam kebenaran. Orang yang yakin, dia tidak akan keluarkan kata-kata yang membimbangkan. Ulang lagi sekali. Orang yang yakin, dia tidak akan mengeluarkan kata-kata yang membimbangkan. Ustaz, takkan tak boleh nak cakap kebimbangan Ustaz? Anda kalau nak cakap kebimbangan, sila keluarkan fakta. Kalau tak ada fakta, main sangka-sangka, itukah kebimbangan, itu bukannya orang kata kebimbangan yang benar. Itu sangkaan. Kalau fakta tu ada depan mata, contoh, fakta apa? Kiamat. Bimbanglah kiamat. Ustaz, Ustaz menung Ustaz kiamat ni. Ya Allah, saya baca setiap malam ikut Ustaz mengaji. Iza waqatil waqi'ah. Allah Ustaz, bergetar hati saya Ustaz. Ya Allah, saya baca tengok makna ni Ustaz. Ya Allah, apa yang terjadi hari kiamat? Iza waqatil waqi'ah. Laisa liwaqatiha kazibah. Khafidatun rafi'ah. Iza rujjatil ardu rajja. Wabussatil jibalu bassa. Sehancur-hancurnya gunung, goncang. Ustaz, bimbangnya saya. Itu wajar bimbang. Sebab ada fakta. Bukan fakta lagi. Ada kenyataannya. Yang kita bimbang apa? Yelah takut-takut dengan kena menyakit dengan takut-takut. Tengok Ustaz tu, orang kena tu kan? Tengok kena sakit. Ada fakta ke sakit kamu tu dengan dia sama? Mana fakta? Ni Ustaz, takutlah Ustaz kan cocok-cocok orang semua tumbang. Mana fakta?
Yang fakta dia yang tumbang. Fakta kamu tumbang macam mana? Tahu lah Ustaz. Tu, obeci tu ramai tumbang. Sama ke badan dia dengan badan kamu? Ya tak, ya juga. Dalam badan dia tu alkohol. Banyak alkohol memang tunggangnya orang. Alkohol ni dan mereka berpisah tiada. Bila alkohol penuh dalam badan, jadi racun tu tuan Muhammad. Benda tak ada fakta. Tengok. Orang ni, dia tengok orang. Jadi kat aku orang. Jadi macam mana? Fakta kan dia. Sebab tu Islam, agama yang jelas. Mana ada main sangka-sangka. Ustaz, saya susah, matilah saya ke depan, susahlah saya mati. Orang lain tak ada duit, mati. Yang sekarang ni kamu nak cakap orang lain ke kamu? Orang lain, kamu? Fakta sama tak dengan dia dengan kita? Tak sama. Dah tak sama, kenapa nak samakan? Ustaz, orang terdahulu Ustaz dalam Quran, itu ada fakta. Orang terdahulu ada fakta. Malah Nabi bagi tahu dah penyakit orang terdahulu. Itu ada fakta. Dalam Quran, cerita kaum Sabak. Ada fakta tidak? Ada. Yang kita tengok depan mata tu, fakta ke apa? Ke auta? Banyak kita kena auta lebih. Kahwin dua. Ya, kahwin dua tak bahagia. Tu, tengok tu. Tu apa tu? Mana tu? Tu, kamu? Samalah saya dengan dia. Mana faktanya? Hanya fakta. Sebab tu Allah kata dalam surah Al-An'am 116. Jikalau kamu mengikuti kebanyakan sangkaan manusia atas muka bumi ini. Kebanyakannya mereka hanya mengikut sangkaan. Kebanyakan, jika kamu mengikut kebanyakan manusia atas muka bumi ini, kebanyakannya mereka ni hanya ikut sangkaan semata-mata. Tuan-tuan, kita bercakap, kita challenge tuan-tuan. Islam tertegak dengan hujah. Hujahnya dengan kebenaran. Ni surah Al-An'am 116. Ya tuan-tuan. Ni bila kita dah melalui fasa-fasa ni, dia datang dia punya syekh dia. Yang mau main. Nak hujah, patahkan dengan hujah. Kalau setakat sangka, minta maaf. Tok tu mahen. Tu dia. Kan? Ni, 116. Tengok ni tuan-tuan. Jikalau kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, kebanyakan orang di bumi ini, nescaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Terang-terang Allah kata. Yang mereka ikuti hanyalah prasangka belaka. Dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Bohong. COVID jangkit. Betul COVID tu berjangkit. Berjangkit sebab apa? Sebab COVID atau sebab Allah bagi jangkit? Kau kepala lagi. Tapi ramai berjangkit Ustaz. Saya tahu ramai berjangkit. Soalannya berjangkit sebab apa? Jawablah dengan kebenaran. Allah yang bagi jangkit. Kenapa takut nak jawab Allah bagi? Ada orang direct contact, jumpa hari-hari, tak kena. Cakap besar. Siapa kata cakap besar? Cakap besar ni cakap macam ni. Aku takkan kena punya lah. Aku dah cocok 2 vaksin lah. Tu cakap besar. Aku takkan kena lah. Aku gilang kawi. Tak apa. Aku, COVID ni. Kan betul pun. Itu cakap besar. Aku kena vaksin yang first lah. Pfizer lah. Yang main-main lah. Apa? Extravaganza apa? Nak cakap pun pening. Extravaganza AstraZeneca. Boy, bunyi AstraZeneca. Pfizer. AstraZeneca ni macam Ferrari. Pfizer macam Bugatti Veyron. Ambu-ambu. Action kamu. Yang bagi jangkit siapa? Yang dia takut jangkit kenapa? Buatlah pakai elok. Itu je. Di mana tawakal kita pada Allah? Ni sangkaan. Allah saja uji depan mata.
Tak nampak Allah yang bagi jadi. Orang lebih berlindung dengan makhluk, minta makhluk tolong lindung dia. Bukan minta tolong Allah. Tengok. Kena depan mata. Jadi kaedah dia sekarang tuan-tuan. Kita kena kenal pasti dulu. Di mana kedudukan kita? Kita ni orang yakin ke orang ragu? Orang yakin, dia tak akan cakap benda yang membimbangkan. Dia tak akan cakap benda yang tak ada fakta. Maaf Ustaz, apa tadi? Hilang. Maaf Ustaz, bagaimana nak bezakan sangkaan bimbang dan bateto tiada beza ke dunia? Kan saya kata tadi, membezakannya bercakap sangkaan tanpa ada bukti. Nak bercakap, kena ada bukti. Bukti, kalau tak ada, Nabi kata apa? Diam. Baik berlindung dengan Allah. Simple. Tak ada bukti, tak tahu, kita tak tahu hujung pangkal. Contoh macam COVID. Tak ada bukti lagi. Tuan-tuan, tak ada bukti lagi. Sebab tu WHO ni, dia buat kajian. Jarak 1 meter buat ni. Lepas tu kena udara lah, kena ni. Just at least ada SOP. Lepas langsung tak ada. Tapi kita janganlah buat satu kenyataan. Tak pakai ni. Mati. Jangan. Orang beriman bukan macam tu. Kita berusaha itu syarat kita sebagai manusia. Tetapi kita kena yakin hasil bagi setiap sesuatu perkara itu terjadi dengan kuasa Allah. Titik. Nampak COVID? COVID nampak COVID? Tak nampak kan? Dah kalau tak nampak, kenapa buat satu kenyataan? Ustaz, nampak Ustaz, dia terbang Ustaz. Nampak. Dah. Janganlah melampau-lampau. Itu dipanggil hulu. Asal semua pening sikit, panik. Habislah. Contoh. Habis Ustaz yang kena-kena tu Ustaz. Dah kena macam mana? Mungkin dia punya condition. Sebab tu saya cakap, sebelum kena. Dah kena cerita lain. Ni, sebelum kena. Beringat. Tu Nabi kata 5 sebelum 5. Ini nak bezakan. Sebab tu benar dalam melihat. Belajar benar dalam melihat. Belum tentu yang dilihat itu benar. Orang mengandung, tak kena vaksin. Nanti kau kena COVID, kena teruk. Saya cakap tu terang. Isi saya belum vaksin lagi. Dia cakap apa? Belum lagi tak? Alamak, bocor lah. Belum ada keperluan. Nanti saya bawa lah pergi. Bawa sini tengah. Sibuk lagi dengan awak kerja. Kalau kena mula. Itulah tak vaksin. Habis kalau tak kena, kalau dah vaksin, mujur vaksin. Tengok cakap orang tak ada keyakinan cakap. Vaksin tak vaksin ke, ubat tak ubat, tolak tepi dululah. Itu ikhtiar kita. Ikhtiar jangan ambil alih keyakinan. Yakin sudah ada. Janganlah yakin tu bubuh dekat ikhtiar. Yakin sudah ada. Sebab tu orang kata sediakan payung sebelum hujan. Bukan dah hujan baru terkiar-kiar nak cari payung. Dah sempat lenjun dulu. Ni kita beramal setiap malam-malam. Ni apa ni? Ni persiapan ni. Sebab tu ketika beramal, saya Allah uji. Kena. Lepas tu macam mana protect? Macam mana kamu yakin? Saya cakap ni. Sebab dah yakin. Nampak. Saya takkan cakap, habislah berjangkitlah kat anak aku. Habislah kat mak aku. Habislah kat ni. Habislah semua kena. Saya kontak rapat. Hari-hari jumpa. Sentuh. Pegang lagi. Tapi pegang kosong ke? Pegang kosong ke? Ini kena ingat tuan-tuan. Sebab itu bagi orang yang tak ada pilihan, orang yang orang kata apa, tak ada pilihan. Tak ada pilihan ni memang kena buat kerja. Adakah Allah tak tolong? Sekarang ni kita pertolongan Allah. Pertolongan Allah. Sebab tu saya ulanglah sekali. Saya nak tekan nak malam ni, nak tekankan apa? Apa beza yakin dengan ragu? Orang yakin bercakap ada fakta. Fakta dia mesti benda yang jelas. Orang ragu, dia autakan fakta. Dia manipulate fakta. Benda belum jadi, dia manipulate. Ada?
Salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Okey, baik. Orang yakin dia ada rujukan, dia ada kajian, dia ada fakta. Ustaz, apa beza orang yang kaji fakta, yang ada database? Saya nak bagi tahu. Itu based on analysis. Belum jadi fakta. Boleh beza? Analisis. Itu berdasarkan uruf keadaan sewaktu. Oh, kajian demi kajian. Fakta ni dah ada, jelas. Contoh apa fakta? Berjangkit itu faktanya adalah dengan izin Allah. Itu fakta, jelas. Yang bagi mudarat itu Allah, bukan makhluk. Itu fakta, jelas. Kalau masih dalam kajian, itu kajian, itu silakan. Jadi kajian tidak boleh mengambil alih fakta. Al-Quran itu bukan satu benda yang perlukan pembuktian. Al-Quran itu telah terbukti. Bukan perlukan kajian untuk membuktikan Al-Quran. Al-Quran tidak perlu dibuktikan. Kuasa Allah tidak perlu dibuktikan. Kalau nak buktikan kuasa Allah, tunggu kiamat. Allah tunjuk. Nak Allah tunjuk buktikan kuasa Allah. Kadang Allah bukti kuasa Allah kan, kena penyakit tak sembuh-sembuh kan. Kuasa Allah tak bagi sembuh. Nak cakap macam mana? Nak Allah buktikan dengan keadaan yang betul-betul kita sampai percaya, ya Allah betul lah yang bagi sembuh Engkau, ya Allah. Aku dah usaha banyak kali, ya Allah. Tolong aku, ya Allah. Nak sampai tahap macam tu. Nah, itu pun kuasa Allah juga. Tak sembuh-sembuh Allah buat. Okey? Kamu nak kenal kuasa aku ya? Okey. Aku akan tunjukkan kuasa aku. Berusaha tak henti-henti, tak jadi-jadi. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. Jadi saya ulang lagi sekali. Kalau kita lihat satu mana point tadi? Okey. Satu perkara yang mesti kita tekankan pada malam ni, ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Ya, satu benda yang mesti kita tekankan poin kita pada malam ni adalah okay. Baik. Keyakinan itu adalah berdasarkan kepada fakta, yang mana fakta ini bukan datang lagi dengan kajian, tuan-tuan. Dia bukan dengan kajian. Dia bukan datang dengan kajian, dia datang dengan kebenaran. Keyakinan itu berdasarkan fakta dan ianya bukan kajian. Sebab belum tentu kajian. Contoh nak kaji tentang kuasa Allah. Ada orang kaji tapi tak dapat keyakinan. Keyakinan bukan satu kajian. Yang saya bawa cerita ni kajian kehidupan. Sebab kena kaji kehidupan. Sebab banyak benda tak betul. Nak kaji. Okey. Sekarang ni keyakinan adalah satu fakta kebenaran. Dia kebenaran yang bersandarkan kepada Al-Quran. Kalamullah. Tak perlu dikaji. Tapi ingat, habis Ustaz tak boleh kaji, tapi apakah elemen yang penting dalam Al-Quran ini? Apa dia? Yatafakkarun. Tafakur. Merenung. Merenung. Bukan termenung. Termenungku sendiri meratapi. Termenung. Kenapalah jadi ni? Aduh, termenung. Bilalah nak sihat ni? Aduh. Termenung ni dia pergi kepada ragu. Tafakur itu merenung. Renung pasal COVID. Keluarkan pengajaran. Renung tentang sakit, keluarkan pengajaran. Renung tentang kasih sayang, keluarkan pengajaran.
Bukan termenung. Ni termenung tengok. Terlopong lah. Ni termenung ni panggil terlopong. Terlopong tengok, tergebir-gebir, termangu-mangu. Itu cerita dia. Baik, jadi orang yakin ni tuan-tuan. Maksudnya apa? Dia kena banyakkan merenung. Contoh, saya kena renung. Merenung dan kita lihat, ini cara dia. Melihat dengan benar. Melihat dengan kebenaran, jaga penglihatan dengan kebenaran. Contoh, lihat sakit. Lihat sakit. Apa fakta sakit? Apa fakta sakit? Ni jom kita tengok. Apa fakta tentang sakit? Tentang sakit? Tengok. Kalau kita tengok kajian, sakit adalah satu, sakit apa? Apa fakta tentang sakit? Maka kita lihat kebenaran sakit itu perlukan sembuh. Ni fakta. Ni fakta. Bukan perlukan ubat. Berapa orang makan ubat tak sembuh? Nampak tak? Tu cara dia. Fakta kepada sakit nak sembuh. Jadi nak sembuh ni apa faktanya? Saya guna pakai fakta biar jelas, biar dekat dengan kita. Sembuh faktanya adalah sifat kepada pemilik Allah. Bermaksud bila sakit maka perlu kepada sembuh. Sembuh perlu kepada Allah. Ini jalan apa ni? Jalan yakin, tawakal, doa. Ubat berapa mana Ustaz? Ubat itu, ubat kat sini, fakta pada ubat itu pada badan. Ubat nak diberi pada badan. Sebab tu badan pula dia akan buat kajian ubat apa yang sesuai. Belum sihat lagi tuan-tuan. Ubat apa yang sesuai. Belum sihat lagi. Terkebil-kebil lagi kawan tu kena. Macam tu dah. Sebab tu nak makan ubat kena jumpa doktor. Doktor yang bagi dos. Bukannya main suka-suka makan ubat. Sebab badan sebenarnya yang sihat tak perlu kau ubat. Saya ulang lain sekali. Ada orang pergi klinik yang ni kenapa datang? Saya sihat lah doktor. Dah kamu datang klinik buat apa? Bagi saya nak antibiotik. Saya nak ubat angin. Saya nak ubat mencegah kepada ni. Saya nak ubat. Dah kamu ni sakit apa? Dah, saya sihat doktor. Dah tu, kamu nak ubat kenapa? Ya, saya nak ubat. Ginilah, aku bagi kamu ubat sakit jiwa. Ni, ubat penenang kau makan kamu ni sakit ke mak ni? Dah masuk Tanjung Rambutan. Nak makan ubat bendanya. Dah badan sihat. Badan sihat makan ubat ke? Dah, habis badan sihat kena buat apa? Apa fakta tentang badan sihat? Taat. Bukan badan sihat pergi melompat. Dah badan sihat, pergilah taat. Pergi melompat, buat apa? Sekarang melompat-lompat, aku bagi sakit sekarang. Sekarang pergi pula sujud. Ya Allah, tolong ya Allah. Tolong ya Allah. Itu maksud dia. Jadi fakta. Jangan kata sakit itu
Oh, Abilah. Ini bahaya ni. Kita pula jadi doktor. Kita pula jadi doktor kadang-kadang. Ui, teruk ni. Ui, oi, ni bahaya ni. Ni bahaya. Ui, kita pula lebih-lebih. Dan doktor kadang-kadang, kalau kita cek dulu, kita tengok sampel darah kita ni. Kita kena, kadang-kadang, kita yang boleh lebih pada doktor nah. Doktor, anak saya macam mana, doktor? Tolonglah saya, doktor. Doktor, anak saya macam mana, doktor? Doktor, tolong. Doktor kata, sabar boleh sabar. Aku pun tak tahu penyakit ni, ha. Aku tengah buat kajian, katanya. Ini Allah uji sakit, tak nampak sembuh. Nampak pergi kepada benda sangkaan. Sebab tu kadang-kadang, kita jadi lebih melarat kerana sangkaan kita tu salah. Sangkaan kita tu salah. Sakit saja. Abilah. Patut sakit. Ya Allah, aku nak sembuh, ya Allah. Bila nak sembuh, nak Allah kan? Bila nak Allah, maka kita akan ingat, ya Allah, dosa aku, ya Allah. Kita ingat apa lagi? Aku nak taat sihat lagi, ya Allah. Kita nak apa lagi? Ya Allah, aku nak jadi hamba-Mu yang taat kepada-Mu. Betul, barulah sakit kita tak melarat. Ini tidak, sakit kita melarat-larat. Sebab apa? Sebab kita bukan tengok sembuh, kita tengok ubat. Ni sangkaan, Ini ragu. Sakit, orang ragu dia akan nampak ubat. Bila ubat, dia akan 1, 2, 3, 4, dia akan cari ubat dia. Ragu dengan ubat 1, ragu dengan ubat 2. Tak boleh, ragu. Ini doktor ni background mana saya tak biasa dengan doktor ni lah. Ni hospital. No, ni hospital biasa. Saya nak hospital yang nak ubat yang canggih sikit. You boleh rawat ke anak anak awak? Tengok. Melarat-larat tuan cerita dia. Ni sangkaan. Sakit nampak ubat. Sakit bukan nampak ubat. Sakit nampak sembuh. Ubat nampak badan. Nak bagi ubat, tengok dulu badan. Larat kat larat. Sebab tu isu contoh vaksin ni. Ada 2 golongan kan. Golongan yang faham. Ikut yang duk tentang tak boleh, kami tak terima, kami tak boleh, kami. Sebab dia ada bukan fakta, dia ada kajian. Kajian mengatakan bahawa bila masuk dalam badan nanti bertukar jadi macam-macam lah dia punya kajian dia. Kajian dia masih belum tak, ini orang kaji ni memang dia sendiri ni. Itu bukan orang tu, itu kamu dah berpihak kepada dia. Sebab tu ubat yang paling tinggi tu, kalau dari segi ubat cecair, itulah vaksin. Dan isu ni sekarang, tak semua vaksin sesuai pada badan. Sebab tu ada dipanggil side effect. Nak serasikan dengan badan itu ambil masa. Ustaz, apa benda yang haram, itu ulama' dah putuskan dah, harus. Tak payah pening-pening dah. Nak serasi badan di isu dia sekarang ni. Itu je. Makan suplemen boleh ke? Bukan makan suplemen. Suplemen itu buat lauk pun boleh. Silakan. Faham tak apa penyampaian ni? Maksud dia, suplemen, apa saya bentuk ubat, sebenarnya itu sebagai perantara untuk dapat sihat. Walhal, sihat ni sebenarnya tanpa ubat. Suplemen bukan ubat. Sebab tu dia tak perlu dapatkan KKM punya suplemen tak ada cop KKM. Dia pemakanan tambahan. Dia masih makanan, bukan ubat. Ubat ni yang ada cop KKM-nya. Dia kena masuk lab test. Dia kena ada klinikal, dia kena ada semua, dia kena macam-macam lah. Dia kena ada KKM punya nombor tu, kelulusan. Jadi dia bukan ubat sebenarnya. Dia makanan tambahan, nak makan, buat lauk pun tak apa. Letak suplemen tabur atas nasi tu. Apa hal ni? Suplemen. Makan. Agak-agak terlebih, tanggunglah kan.
Ustaz nak tanya perawat perubatan Islam. Hilang. Okey. Perawat perubatan Islam yang kata boleh scan dari jauh tu kira macam mana ya, sebab manusia ni kan sifatnya boleh lihat depan mata. Kalau jauh-jauh yang tak nampak depan mata tu macam mana? Tanyalah dia. Mana saya tahu. Wallahualam. Mungkin dia pakai GPS ke apa. Sekarang kan drone dah ada kan. Mana tahu. Dia macam ni. Ilmu ni luas. Sedangkan drone pun boleh dicipta untuk tengok. Tak payah drone. Sekarang pun kita boleh tengok kat mana kita tengok dengan telefon. Betul tak? Kita call dulu kita tak boleh fikir. Macam mana nak tengok tempat yang jauh ya? Telefon lah orang kat sana. Nampaklah nanti buat video call. Macam sekarang ni lah. Anda kat mana sekarang ni? Ni jarak jauh ni. Ini perubatan jarak jauh ni. Saya kat Jalam, anda seorang ada dekat mana? Johor ada, Singapura ada. 2 alam tak ada lagi. Ustaz, saya pada alam barzakh. Allah. Saya pada alam jin. Tiba-tiba pula keluar komen kat situ. Jadi sekarang ni, kemungkinan wallahualam. Tanyalah, wallahualam. Ilmu ni saya tak tahu. Mungkin ada Allah bagi kelebihan. Mungkin boleh. Wallahualam. Kita tak ada fakta nak menyokong ni pun. Wallahualam. Saya tak tahu. Mungkin dia ada. Ustaz, macam mana ustaz yang boleh nampak-nampak tu? Tanyalah dia macam mana boleh nampak. Saya pun tak tahu. Kita tak tahu. Sebab kalau ikutkan memang dia perlukan orang kata apa? Ilmu yang tambahan. Ilmu tambahan. Macam ni lah. Dia kena ada ilmu tambahan. Kena ada peralatan tambahan. Macam tu lah. Kan? Jadi sidang jemaah yang mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan seru. Jangan seru pun ada dah. Tengok tu Baik. Jadi sidang jemaah yang mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita nak bincangkan ni, memahami kaedah bahawa bagaimana kita nak menjaga. Kata kunci mudah malam ni, keyakinan itu pastikan jelas, nampak daripada renungan dan fakta yang kita boleh pegang. Kalau setakat tak boleh pegang, tak yakin. Tak boleh, jangan yakin. Dia bukan keyakinan kita. Contoh, korang kena berjangkit. Aku tak yakin berjangkit ni. Sebab jangkit tu pada Allah. Aku yakin Allah yang bagi jangkit. Jadi sekarang ni aku nak berlindung dengan Allah. Ya Allah, Ya Allah, yang bagi berjangkit kau, Ya Allah, tolong Ya Allah, jangan bagi berjangkit Ya Allah. Tu ya. Bukan kata, kang berjangkit kang. Geng-geng joyah. Kau ni kan, kang berjangkit tau. Suami kau tu simpan sikit, kang berjangkit kat orang lain kang. Berjangkit. Kang tak pasal-pasal kau dapat madu kang. Simpan suami tu. Kalau boleh suami tu suruh dia pakai helmet. Jangan bagi tutup muka, nampak muka kan berjangkit. Si joyah, geng-geng joyah. Si jemaah pun terkebil-kebil. Tengok Abang Leman tu segak semacam. Ya tak ya juga berjangkit kat perempuan lain ni kan ni. Apa passion kadang-kadang. Tu contoh. Pukul 11.40 ni kan. Bagi. Jadi macam tu. Benda yang tidak jelas, itu keraguan. Benda yang ragu jangan jadikan sandaran. Nabi dah ajar dalam bab hukum syubhah, ragu. Tinggalkan. Yang jelas, nampak akidah bagi mudarat Allah. Berlindung dengan Allah. Itu jelas. Nak berlindung, nak takut, nak... ini kan kadang dia jadi makin rosak tu. Abang Leman tu siapa? Abang Leman tu watak tetamu tak diundang. Jadi sebenarnya yang mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh raikan kajian orang. Kita boleh raikan. Tapi kita tidak boleh jadikan dia sebagai sehingga boleh jadikan keyakinan. Benda yang tiada fakta jadi keyakinan, dia akan bawa pada kehancuran. Jangan. Jadi nak jadikan dia makam yakin, dia kena melalui proses. Proses apa? Pentafsiran, proses
tafakur, perenungan-renungan, kita tengok, kaitkan, dan semua mesti kait dengan akidah. Terutama bab rezeki, bab sakit, bab sihat, bab sembuh, kasih sayang. Kita kena letak kaji. Teli tak dengan akidah? Tak teli, tolak. Tolak. Tak teli saja tolak. Jodoh kerja Allah. Yang kau nak sibuk-sibuk, kau nak takut-takut ni, apa hal ni? Siapa bagi tip-tip sampai ni untuk apa ni? Nak jaga jodoh supaya jangan pandang ini batil. Nampak tak? Kita boleh nampak. Ni kau nak beria-ria ni, apa ni? Kena ni, nanti kau kena, nanti kau sama COVID ni. Jangan. Ataupun dia tak cakap, tapi dalam hati. Punyalah takut. Benda tak jelas, tak nampak. Jangan kita menggembar-gemburkan. Happy pula Ustaz ni lagi. Happy ada makna tau. Bukan ada happy kosong. Tak ada happy lah. Kita ni begini. Nur Ifat Asia. Ceritanya macam ni. Bila saya bercerita ni menyampaikan cerita ni, maksudnya bila saya menyampaikan hujah-hujah, bila Allah bagikan saya evidence, bukti-bukti, ni fakta-fakta, dia menambahkan lagi yakin. Mudah-mudahan anda semua yang menonton, mendengar pun melalui pengalaman yang menambahkan yakin. Jadi bila perjalanan tu berlaku dalam hidup saya, disokong dengan kajian-kajian kehidupan dan kebenaran pula terbukti. Benar tu dah ada dah. Jadi kita ni manusia ni yang perlukan pembuktian. Al-Quran tak perlu. Macam Allah tak perlu nak pembuktian yang bahawa bagi sembuh, bagi sihat, bagi kena tu. Tak perlu. Allah memang dah, orang kata apa, tidak perlukan kepada makhluk. Tapi bila Allah tunjukkan kuasanya, jadi kita jadi semangat. Ya Allah, tak kena. Subhanallah. Dia satu kerakyat. Macam contoh Nabi Ibrahim AS. Nak sembelih Nabi Ismail AS. Turut kita, Nabi Ibrahim AS terima. Nak sembelih, okey. Tiba-tiba tak jadi. Allah gembiranya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu takbir kegembiraan. Kita akur dengan COVID. Kita akur. Tup kena tak jadi. Allah gembira kita. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Seronok tuan. Kita rasa bukan seronok sembuh tu. Seronok Allah tunjukkan perjalanan yang kita tak lagi pergantungan pada dia. Ini satu kejayaan yang besar. Anda kena raikan bagi siapa yang melalui perjalanan-perjalanan begitu. Jangan sekadar, selamat. Jangan. Selamat je. Anda ingat pertolongan Allah ni boleh dapat dengan apa? Dengan senyum-senyum, dengan nangis air mata saja. Belum tentu air mata boleh menurunkan pertolongan Allah. Berapa ramai orang menangis, tapi tak turun-turun lagi pertolongan Allah. Sebab apa? Tangisannya penuh dengan keraguan. Ingat pertolongan Allah turun dengan keyakinan. Jadi bila berlaku begitu, kita rasa subhanallah, macam almarhum Tuan Guru Datuk Ismail kamu kata. Antum semua nak tahu, dan bila Allah makbulkan kita, antum merawat katanya. Antum semua merawat, bila doa tu pun jadi, makna Allah kabulkan doa antum. Kita seronok tu, ya Allah, Allah dengar rasa. Itu masuk dia. Itu jadi semangat. Kadang-kadang orang kena, serik. Nak cocok pun yakin dengan Allah, bukan yakin dengan betul. Tak ada masalah. Nak cocok ke, tak cocok ke. Jadi ini yang kita nak. Kita menyampaikan dengan jiwa. Kita nak transfer keyakinan. Sebab keyakinan itu mesti ditransfer oleh orang yang melaluinya. Begitu cara dia. Bukan sekadar pembacaan. Pembacaan hanya pengetahuan. Sebab tu nak tak nak, kita kena melaluinya. Bila melaluinya, kita mendapat subhanallah. Kita nampak satu persatu jalan-jalan kekuasaannya. Tanda-tanda wa min ayatihi, tanda-tanda kekuasaannya. Sehingga boleh ni keluar ilmu begini, sakit
Nak keluar berapa layer ni tuan-tuan? Saya tolong ya. Kesimpulan Allah sebelah 47 dah. Contoh tuan-tuan, ubat. Sihat. Sembuh. Allah. Berapa layer tuan-tuan buka? 1, 2, 3, 4. Ni bukan perjalanan sesimpel ni nak cerita kronologi ni. Orang nampak sihat je, apa? Gym. Nampak sihat dia, gaya hidup sihat. Bukan nak naik ke atas. Ubat pula, nampak apa? Ubat saja nampak terus sembuh. Lagi kadang-kadang melila-lilau pergi. Ya? Ni salah, ni semua salah. Patut naik ubat perlukan sihat. Badan perlukan ubat. Tengok. Ini 5 step lah. Badan perlukan ubat. Padam. Barulah kita makan tuan-tuan. Makan dengan yakin. Bukannya kita yakin dengan ubat. Barulah kita ni tak jadi orang yang jumut. Dan ustaz ni bukan nak bagi makan ubat ni. Bagi makan ubat ni. Nampak? Ramai yang dah vaksin mula pandang orang tak vaksin macam penyakit bergerak. Itu orang tak ada ilmu. Tuan Izul. Kita ni ada ilmu lah. Kita kena ada kaedah memahaminya. Dah kalau kita tak vaksin, kita kena ada orang yang berilmu lah keluarkan fakta macam ni. Kalau setakat kita tersekat dekat ubat saja, tak selesai juga masalah. Nampak? Contoh kalau tak vaksin. Kan? Sekali Allah uji. Katalah isteri tengah mengandung. Tak vaksin juga. Kena. Mengelupur-mengelupur macam tu. Apa ilmu kita nak keluarkan? Katalah Allah uji macam tu. Macam mana nak tangkis golongan-golongan yang mengatakan sebab itulah tak vaksin. Setakat kita bercakap je. Tak selesai juga. Contoh. Kita isteri tak vaksin mengandung. Kena. Pop. Macam mana nak jawab? Ada simptom ada ni. Patut kita kena keluarkan satu renungan. Tafakur. Buat kajian. Biar menyokong kepada hujah kita. Bukan sekadar kita buat satu provokasi. Yang vaksin buat provokasi orang tak vaksin. Orang yang tak vaksin buat provokasi orang vaksin. Jadi masing-masing terikat dengan ubat. Sama je bagi saya. 2 kali 5, 5 kali 2. Saya bercakap sebab kena. Isteri tak vaksin lagi. Kena COVID. Mengandung pula tu. Bubuh mana bagi tahu? Apa kaedah bagi tahu? Apa? Cengkeh lagi apa? Apa kaedah lagi? Apa kaedah? Madu. Apa kaedah lagi? Masih kaedah ubat juga. Saya tak mau dengar cerita pasal ubat. Amboi ustaz. Tak. Saya tak mau dengar. Saya nak cerita tentang yakin supaya saya tak hilang yakin. Bab ubat ni, ambil tak ambil, itu pilihan masing-masing. Yakin tak yakin saya nak tengok. Kadang-kadang yang tak ambil pun tak yakin juga. Tak yakin yang Allah tak yang bagi mudarat, yang bagi manfaat. Sebab dia dah mula yakin vaksin bagi mudarat kat dia. Sama je. Lepas tu mula mempersalahkan sebab vaksinlah ramai mati. Ya Allah, ke situ pula pergi dia. Yang bagi mati Allah, ajal. Nampak tak agenda Dajjal? Senang je dia nak mainkan orang. Dua-dua kena. Yang tak vaksin ke, bila tak ada ilmu, dua-dua kena. Lepas tu kaji pula dengan banding dengan orang yang kena vaksin, yang penuh badan dengan alkohol, dengan arak dalam badan. Memanglah meletup badan tu kan. Jantung, dia tangkap jantung. Orang minum alkohol tuan, ceklah jantung dia macam mana. Kita ni bukannya badan penuh alkohol. Tak tahulah kalau ambil alkohol juga. Dan dalam diam-diam. Ini semua perkara-perkara yang macam mana nak cerita saya yakin. Bagi tahu. Nak cerita. Kadang-kadang kita pun gelabah juga. Dan tak vaksin kena, gelabah juga kadang.
Yang kena vaksin kena pun gelabah, yang tak vaksin kena COVID pun gelabah. Sekarang ni ceritanya tak nak bagi gelabah dua-dua ni. Bagi tahu. Dajjal, Iblis tak boleh kacau orang yang gelabah. Tak boleh kacau orang yang tak gelabah. Yang dia akan kacau orang yang gelabah. Orang yang panik. Ini maksud dia. Contoh saya bagi tahu, golongan vaksin tak vaksin. Sebab saya nak cerita tu terang sikit lagi Orang yang tak vaksin, pop kena COVID and then ada simptom. Saya nak tengok gelabah tak gelabah dia. Ke gelabah cari ubat juga. Cuma ubat dia lain daripada vaksin lah. Cari ubat juga kan. Saya nak tanya, cari ubat ke tidak? Sama je orang yang kena vaksin, yang kena COVID, cocok vaksin, cari ubat dengan cara ubat KKM. Lala sekali dengan labah juga. Itu ceritanya. Sekarang kita nak hilangkan gelabah ni. Itu paling penting. Tu dia kena. Dua-dua kena tuan-tuan. Ingatkan yang tak vaksin tu, kita ni macam ni. Sekali kena menyandar. Pop. Apa ikhtiar dia? Berpeluh-peluh kan? Ya Allah, berpeluh. Cari daun senyap, cari daun itu, cari daun ini. Sama juga. Habis semua jamu keluar, makjun keluar kan? Sampai dengan mimpi-mimpi pun menjadi dalil. Dia cakap apa? Ini dia konflik akhir zaman. Sebab tu kita takkan duduk dengan dua-dua pihak yang sedang berbalah ni. Yang nak kata ni silakan. Yang nak silakan. Saya takkan duduk antara dua-dua ni. Yang tahu bagaimana nak hilangkan ragu saya ni. Contoh. Ini. Contoh. Nak hilang ragu ni tuan tengok ni. Badan perlukan ubat. Kalau tak nak vaksin pun tak nak, tak apa. Ni. Ubat apa ni masuk dalam badan ni? Jangan main-main. Kalau belajar penuh makrifat kepada hakikat yang sebenar, la tataharaku zarratun biiznillah. Sekiranya ada racun pada tangan ini dan dia faham bahawa Allah yang memberi manfaat dan mudarat dan dia tak tahu pun apa yang racun tu. Bila dia berlindung dengan Allah, racun tu jadi tawar. Ini yang kedudukan yang kita nak akhir zaman ni. Sebab tu keluarkan satu ilmu yang macam ni. Badan perlukan ubat, ubat perlukan sihat, sihat perlukan sembuh, sembuh perlukan Allah. Habis cerita. Hang nak cerita vaksin tak vaksin kat sini, silakan. Tapi jangan sampai sama juga. Vaksin tak vaksin. Di sini. Lala sekali cerita juga tentang ubat. Itu pusing, terpusing, tak habis-habis. Dua-dua kena. Sekarang ni yang ikut pengajian ni, ni. Badan perlukan ubat. Ustaz, nak makan ubat cakap apa? Ya Allah, berikan sihat pada ubat, Ya Allah. Ya Allah, sihat, letakkan sihat pada ubat ni, Ya Allah. Ya Allah, tak ada sihat kalau tak ada sembuh. Ya Allah, berikanlah kesembuhan. Tu cara dia. Ataupun, makanlah ubat. Sembuh, sihatlah dia. Ni ayat dia. Makanlah ubat. Sembuh, sihatlah dia. Makanlah ubat. Faham tak saya cakap ni? Makanlah ubat. Sembuh, sihatlah dia. Jadi apa sekarang ni? Allah lah sembuhkan. Tapi kena nampak. Dia punya diagram ni kena nampak. Lapisan-lapisan ni kena nampak. Kalau salah peletakan ini, hancur. Kadang-kadang bila orang nampak Allah yang bagi sembuh, tapi masih ragu, masih orang kata risau, sembuh. Sembuh tak turun tuan. Sembuh tak turun. Sebab tu ingat, kesembuhan turun bila kita dah betul-betul surrender. Betul tak? Saya sakit 6 tahun lepas. Tak ada ubat. Ubat makan, ubat apa pun tak ada. Napas. Ingat, napas lawan dengan napas. Ya, isu sekarang orang tak yakin, itu je lah.
Tekanan atau paksaan, tak payahlah ikut game tekanan itu. Kita yang terpaksa tertekan dengan itu. Kalau kita nak hidup dengan tak nak vaksin, tak payahlah ambil vaksin. Simple je. Isteri saya tak ambil vaksin pun, tak tertekan pun. Saya review teruslah. Tak tertekan pun hidup. Payahlah buat nak pergi sana sini ni. Diskriminasi. Siapa buat kezaliman, dia akan tanggung kesan kezaliman. Siapa yang tak buat kezaliman, dia akan terselamat. Siapa yang dianiaya, dia akan terselamat. Nak paksa, silakan. Bahasa mudah. Orang boleh curi duit kita, orang boleh curi duit kita, tapi orang tak boleh ambil rezeki kita. Di mana keyakinan? Orang boleh tekan. Kita baru dipaksa untuk vaksin. Nabi dipaksa untuk keluar. Zaman Nabi dipaksa keluar agama. Masih lagi hebat ke depan. Ini kita nak jadikan keadaan isu sampai tak jumpa punca lah. Ada orang inbox saya. Nak masuk ceramah bagi 2 dos. Cakap dah dia pernah buat pentadbiran tu, silalah. Kita tak ceramah, tak apalah. Kita janganlah marah. Mana boleh, saya nak ceramah juga. Dah tu. Dah kita pun marah sebab tak boleh ceramah. Dah tak apalah. Kita orang beriman. Redha dengan takdir dah tak boleh ceramah nak masuk tak 2 vaksin. Tak apalah. Ceramah ni bukan kat masjid. Kalau dah kata masjid tu nak masuk kena 2 vaksin, ceramah dekat orang rumah. Orang rumah tu ceramahkan dulu tu. Mungkin dah masanya aku nak kena ceramah ke orang rumah gamak ni. Pergi ceramah ke orang rumah. Habis cerita. Tak masalah. Nabi Musa AS ditekan oleh Fir'aun. Nabi Musa AS ditekan oleh Fir'aun. Orang Fir'aun tu. Sebab tu kita kena tengok. Sekarang ni yang tekan kita ni orang Islam juga. Contoh. Takkan langsung tak ada Allah. Munajatlah pada Allah. Mesti Allah angkat tekanan itu. Isu ni tak boleh ke mana-mana. Itu je lah. Tak apalah, duduklah berzikir lah. Apa masalahnya? Melainkan kalau kita nak pergi shopping tak boleh. Nak begini tak boleh. Dah lah. Dah tak boleh. Tunggulah sampai boleh. Nampak? Sebab benda tu bukan satu isu yang memang nampak macam nak paksa. Kita tengok. Saya merasa diskriminasi dari ahli keluarga. Balik kampung urusan singgah. Tak semua orang kena diskriminasi macam tu, Tuan Izul. Tak semua orang kena diskriminasi macam tu. Macam mana boleh kena macam tu? Maknanya keluarga pun tak faham jugalah. Bagi didikan agama lah kat keluarga. Habis cerita lah. Tugas Tuan Izul lah kena bagi didikan agama kat keluarga. Nampak? Keluarga saya okey? No, 3-3 si tak kena. Yang lain yang kena. Macam mana boleh buat pertemuan macam ni? Macam mana boleh timbul macam tu? Biasanya berbalah-berbalah ni mesti ada isunya. Isu yang paling utama masing-masing ragu. Yang mencocok tak cocok, yang cocok ragu tak cocok, yang tak cocok meragui yang cocok. Ini aja dajal, ini jangan. Kawan tu geramlah dengar. Kau dajal. Kau tak cocok, kau jangan balik. Kena. Patutnya, tak apa, bismillah, tak apalah kita berlindung sama-sama dengan Allah. Kita berlindung sama-sama dengan Allah. Itu cerita dia. Diskriminasi tak akan wujud. Sebenarnya, kalau kita tak wujudkan diskriminasi itu. Kita kena faham kat mana isu dia sekarang ni. Perbezaan itu wujud kerana kita membeza-bezakan. Mungkin keluarganya memang tak ada lah. Kalau macam tu corak pemikiran keluarga sehingga yang tak cocok tak boleh balik, maka minta maaf cakap, di mana agama? Baik, yang cocok, yang tak cocok pula, melihat orang cocok pula ibarat agenda. Jadi kambing hitam lah, menyerah diri pada ni, marahlah kawan. Orang tu nak cocok, biarlah dia nak cocok. Yang kita tak nak cocok, tak apalah. Janganlah kita pun mewujudkan provokasi yang sama.
Ni menyerah diri kepada Dajjal ni. Ni dah tahu benda ni. Tengok fakta ni. Semua keluar. Ni fakta pun kita pun ambil pada Yahudi juga. Sama juga fakta tu. Mereka juga keluarkan. Pelik. Mereka keluarkan ubat. Mereka juga yang tentang ubat yang dikeluarkan. Tak ke satu agenda. Agenda memecah belahkan. Itu cerita dia. Baik kita jadi orang berlapang dada. Iya, itu ceritanya. Tak nak ambil tak apa. Tak nak balik sudah. Dia bukan isu itu je. Isunya kalau kata keluarga ni, bak kahwin lagi pun isu juga, betul tidak? Nah, boleh pula kahwin lagi. Kental lah kita berhadapan dengan kahwin lagi, kena ni, kena itu. Rasa isu kahwin lagi ni lagi dahsyat pada vaksin. Isu kahwin lagi ni yang main-main. Lagi dahsyat pada vaksin. Gelombang diskriminasi mereka media sosial, TV, radio sampai doktrin. Takut kau orang dah tak vaksin dah berjaya ditanam. Tak ada. Kita kalau nak ambil fakta itu sebagai jadikan hujah, maka itu bukan fakta. Siapa nak terkesan dengan gelombang itu silakan. Ini golongan-golongan yang menjadikan isu. Doktrin orang yang dah tak vaksin dah takutkan orang yang dah tak vaksin. Dah termakan. Sebab tu kita sekarang ni begini. Keraguan dia macam ni. Dalam hidup ni, keliling kita ni ada negatif positif Allah buat ni dalam udara ni. Yang menapis itu adalah kita punya antibody kita. Sama dengan doktrin. Orang lain nak termakan doktrin itu, silakan. Kita janganlah termakan doktrin itu. Tak payah. Saya nak cakap tu terang. Kalau katalah pasal tu, ni, orang yang pregnant, kena COVID. Tengok kat TV. Mana cerita yang pregnant, yang lemah-lemah tu asyik ke dalam pergi ya? Tak termakan. Tak termakan ke? Tu cakap, kalau kena, sebab tak kena, itu je. Dia nak cakap, tunggu kena. Dah kena, kalau steady je, okey, tu mana tak termakan. Setakat main provokasi macam ni, semua orang boleh termakan. Saya tengok kalau kena. Dan kita boleh bercakap. Kalau tak kena, baik kita diam. Zip mulut, berlindung dengan Allah je lah. Diam-diam, buat kerja, beramal. Kita selamatkan umat dengan cara macam ni. Biasa kalau tak kena contoh kat isteri, tak ambil. Saya cakap tadi, contoh. Dia bukan TV lagi dah, reality. Kena, meninggal. Mula berfikir balik. Aku silap lah tak ambil. Jangan, kan buat U-turn kan. Buat U-turn nanti. Sebab tu, apa poin yang kita kena timbulkan di sini adalah jangan masuk dalam perbincangan itu. Sekarang ni kita duduk pada yakin yang sebenar. Balik kepada perbincangan asas kita. Ni, kita selamatkan keluarga kita, ahli keluarga kita, diri kita daripada terjebak dengan kepahaman dan kumpulan-kumpulan itu. Itu je. Dan Allah SWT, inilah yang dikatakan nak tengok bagaimana keyakinan kita dengan Allah ni menyelamatkan kita daripada perbezaan. Ini yang kita kena tekankan. Berbalik kepada isu utama. Di manakah keyakinan kita? Jadi sebenarnya yang mulakan Allah SWT. Benar. Yakin itu yang nak dibina. Sebenarnya dalam isu begini barulah terbongkar keyakinan kita. Kita tiada keyakinan itu. Keyakinan itu terbongkar. Bahawa kita tiada keyakinan. Termakan hasutan, termakan doktrin. Kita cepat terkesan dengan keadaan. Bermaksud kita tak bina keyakinan. Ya? Jadi sebenarnya yang mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan masuk. Jangan perbincangan-perbincangan yang menimbulkan persoalan. Betul. Bila timbulkan persoalan, maka persoalan itu akan menjadikan kita termakan balik dengan perbincangan itu. Akhirnya tak ada fakta pun yang nak dibincangkan. Semuanya bermain dengan kontroversi, provokasi dan benda-benda itu menyebabkan kita semakin jauh dengan
Allah SWT. Berbalik kepada perbincangan surah Al-An'am 116. Jadi jangan ikutlah golongan anti pun ramai. Bukannya sikit. Golongan menggelarkan, orang yang menggelarkan anti vaksin kata, ramai. Bukan seorang dua, saya buat kumpulan lagi saya tengok. Saya buat report lagi, buat Facebook lagi. Okey, siapa ada efek-efek, okey, isi fill form tulis. Ramai juga. Bukannya seorang dua. Yang cerita lah ramai juga. Dua-dua golongan ramai. Yang sikit golongan yang mana agak-agak? Agak-agak golongan sikit yang mana? Tepuk dada tanya iman. Di mana golongannya sedikit? Yang tidak masuk kepada perbahasan dua-dua ini. Dia tawakuf. Dia tidak mahu berlebih-lebih dah. Pergi kepada perbincangan akidah. Dia akan selamat. Orang yang berakidah ni, dia akan terselamat daripada berbalah. Percaya. Dia tidak akan diperkotak-katikkan oleh salah satu golongan ni. Dia akan tengok kepada keperluan, dia akan tengok kepada kehendak dan ketentuan Allah. Dia mula Allah bantu dia, sekiranya keperluan, maka datanglah pertolongan. Sekiranya Allah takdirkan dia ambil, maka dia ambil. Golongan yang terakhir adalah golongan yang meletakkan Allah segala-galanya. Tak payah jauh. Saya kalau cakap cerita pasal Allah, balik pada Allah, lari orang. Mana boleh Ustaz? Kita kena buat persiapan. Kita kena buat persediaan. Ya, saya tahu. Allah nak bagi pertolongan. Tak boleh juga. Last sekali golongan yang cerita pasal Allah, jangan terasing. Kebanyakannya akan pergi pada keadaan dan kebendaan. Tengok nanti. Kita akan tengok nanti. We'll see. InsyaAllah. Saya kira cukup setakat tu dulu. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada keraguan ni. Ada bincang keraguan ni panjanglah sikit. Memang panjang sebab kita nak kena pasti bentuk-bentuk keraguan itu. Mudah-mudahanlah tidak sia-sialah perbincangan kita ni pukul 12.10. Sampai ke hari besok 2 hari kita bincang. Masya Allah. Mohon ampun maaf ambil masa lama. Mohon ampun maaf kekurangan, terkasar kata, terkurang bicara. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ni insya-Allah. Baik, kita sambung besok lagi masih perbincangan yang sama. Nak mengenal pasti tanda-tanda keraguan dan bagaimana nak membina keyakinan yang sebenar ni insya-Allah. Khair. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana fi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.